Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi hari ini saya nak kongsikan dengan kamu semua ahli jemaah menteri Kabinet Baharu Sabah yang akan diumumkan pada hari ini. Menurut tulisan di Malaysia kini, Menteri Baru Sabah akan angkat sumpah pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, yang pastinya menarik ialah berapa orang ahli daripada UMNO dan berapa orang ahli daripada parti-parti lain yang akan masuk dalam jemaah menteri terbaru itu. Sebelum kita teruskan, mohon kiranya anda tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel saya. Dan untuk mendapatkan itu, anda perlukan berikan komen kepada konten pada hari ini. Sebelum saya teruskan ulasan ini, saya mohon kepada anda semua, apa pendapat kamu dengan Kabinet Sabah yang akan diumumkan hari ini? Ada beberapa orang kawan saya, mereka kata ada harapan mungkin Haji Jinor akan letak jawatan dan menyerahkan jawatan beliau kepada orang lain sebagai Ketua Menteri, kerana yang menjadi persoalan sekarang ini ialah perebutan antara tiga orang besar, yaitu Safi Afdal, Bung Mukhtar Radin dan juga Haji Jinor. Ada seorang kawan saya tadi, dia beritahu kepada saya, kalaulah Tun Johar Mahyruddin iaitu TYT Sabah meneruskan atau memanggil satu persatu ahli Dewan Undangan Negeri Sabah untuk ditemu ramah siapa bakal kerajaan atau siapa yang mereka pimpin, ini satu pendekatan yang terbaik, kata beliau. Saya pun setuju dengan apa yang kawan saya cakap ni. Kalau semua ahli Dewan Undangan Negeri Sabah satu kali dipanggil, tanya satu-satu siapa yang mereka sokong. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Tun Johar Mahyruddin, TYT Sabah mungkin perlu memikirkan untuk tidak menyenaraikan tiga orang ini, yaitu Haji Jinor, Bung Mukhtar dan juga Safi Afdal sebagai Ketua Menteri baru yang Sabah yang baru. Beliau perlu memikirkan mungkin sudah tiba waktunya orang lain diberikan jawatan tersebut supaya tidak ada lagi perebutan dan ketidakpuasan hati antara Safi Afdal, Bung Mukhtar dan juga Haji Jinor. Kerana pada pendapat saya, selagi mereka ini bertiga belum semua tidak jadi Ketua Menteri, mungkin akan berlaku tarik-menarik, tarik-menarik, tarik-menarik dan tarik-menarik. Ini akan menyebabkan ketidakstabilan yang berpanjangan. Jadi oleh sebab itu, sekiranya membentuk kerajaan perpaduan pun, janganlah masukkan tiga orang ini dalam senarai Ketua Menteri. Itu cadangan rakan-rakan saya dalam perbualan sebentar tadi. Selain daripada itu, saudara-saudara, sejauh mana menteri-menteri daripada UMNO masih dapat memegang jawatan itu pada hari ini. Hari ini, Menteri Baru Sabah akan angkat sumpah. Majlis mengangkat sumpah untuk barisan baru Kabinet Sabah akan diadakan di Kota Kinabalu pada hari ini. Malaysia kini difahamkan istiadat tersebut akan dijalankan di Istana Seri Kinabalu pada jam 10 pagi. Spekulasi bertiup kencang mendakwa Ketua Menteri Haji Jinor akan melantik tiga menteri baru untuk menyertai Kabinet Negeri, termasuk dua daripada PH, iaitu Christina Liu Api-Api dan Frankie Poon Tanjung Papat. Turut disebut ialah Adun BN, James Ratib daripada Sugut. James merupakan seorang daripada 5 adun UMNO yang tidak menyertai langkah pengerusi UMNO BN Sabah, Bung Mukhtar Radin, yang menarik balik sokongan mereka terhadap Haji. Sementara itu, seorang adun Sabah yang enggan didedahkan identitinya mengesahkan Majlis angkat sumpah memang akan berlangsung hari ini, namun dia sendiri masih menunggu jemputan rasmi untuk hadir. Pejabat HJJ pada 6 Januari lalu mengumumkan mengenai hasrat Ketua Menteri untuk merombak kabinetnya. Kenyataan itu dibuat ketika negeri terbabit atau negeri Sabah berdepan ke mulut politik dan cubaan menggulingkan HJJ, susulan pertelingkahan antara HJJ dan Bung Mukhtar yang juga timbalannya Ketua Menteri. Perubahan dalam susunan tempat duduk semasa sidang khas DUN kemarin mencetuskan lagi spekulasi bahawa Bung Mukhtar akan dipecat dari Kabinet Negeri. Pun begitu, Speaker DUN Sabah, Kazim M. Yahya berkata, suasana atau susunan baru itu hanya bersifat sementara supaya Dewan tidak kelihatan kosong. Perubahan itu menyaksikan Bung Mukhtar dan beberapa anggota kabinet
dari Barisan Nasional berpindah dari Barisan Kerajaan ke Blok Pembangkang. Sementara itu, Adun PH pula telah dipindahkan ke Barisan Pelapis di sebelah pihak kerajaan. Dalam perkembangan sama, sumber memberitahu Perdana Menteri Anwar Ibrahim cuba untuk mendamaikan Hajiji dengan Bung Mukhtar, namun dilaporkan Hajiji tidak berminat. Saudara-saudara sekalian, itulah yang menjadi persoalan kita hari ini. Kita akan tunggu bersama-sama siapakah yang akan menjadi Ketua Menteri baharu Sabah dan juga siapa yang menggantikan Timbalan Ketua Menteri Sabah yang baru, yaitu Bung Mukhtar Radin. Kalau Bung Mukhtar Radin dipecat, adakah yang menggantikan beliau? Menurut satu spekulasi, mungkin akan ada daripada Adun DAP yang akan menggantikan Bung Mukhtar bagi menjawat jawatan Timbalan Ketua Menteri Sabah. Ini berikutan mungkin daripada DAP itu mewakili bangsa bukan bumi putra yang ada di Sabah, khususnya China dan India. Saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku hari ini ialah kita sangat ternanti-nanti apa keputusan seterusnya daripada Hajiji Nur. Lantikan baru dalam Kabinet Negeri dipercayakan membabitkan penyertaan Adun Pakatan Harapan PH Sabah dan yang kini menyokong gabungan GRS. Walau bagaimanapun setakat ini belum ada kenyataan dari pejabat Ketua Menteri mengenai lantikan jemaah Kabinet Negeri yang baru. Kita masih menunggu senarai terkini Ketua Menteri dan juga menteri-menteri yang akan dilantik pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, mohon kiranya Anda memberikan pendapat Anda. Adakah seperti yang saya katakan sebentar tadi, Ketua Menteri, 3 orang Ketua Menteri yang besar mau berebut ini, yaitu Hajiji Nur, Safi Afdal dan Bung Mukhtar patut mengundurkan diri daripada menjawat jabatan Ketua Menteri atau bagaimana? Pada pendapat saya, 3 ini patut mengundurkan diri dan jangan lagi mengambil jawatan Ketua Menteri. Satu majlis angkat sumpah menteri akan dikatakan berlangsung di Istana Negeri Seri Kinabalu pada hari ini. Surat jemputan kepada Adun, atur cara majlis dan surat pemakluman daripada Istana Negeri kepada Ibu Pejabat Polis Kota Kinabalu turut tular di media sosial pada hari kemarin. Adun Barisan Nasional BM James Sartib antara nama dikatakan dijemput dalam surat yang tular itu. Ketika dihubungi, beliau tidak menafikan atau mengesahkan menerima jawaban daripada Istana Negeri. Mungkin betullah tu, tapi saya belum dapat atau belum nampak surat jemputan itu, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.